Okey, pada hari ini seperti yang kita sudah sedia maklum, terdapat dua af'al, iaitu af'alullah dan af'alul ibad. Perbincangan pada kali ini akan lebih memfokuskan tentang perbincangan af'alul ibad, iaitu pandangan aliran Qadariyah, Jabariyah dan Ahlussunnah wal Jamaah sahaja. Jika dilihat perkataan af'alul ibad ni dari sudut bahasa, ianya bermaksud perbuatan hamba, iaitu manusia. Manakala dari sudut istilah pula, ia bermaksud perbuatan manusia berhubung dengan perbuatan Tuhan. Hal ini kerana ia berkaitan dengan tindakan Tuhan. Maka isu af'al ibad menjadi sebahagian daripada perbincangan dalam sesetengah aliran pemikiran Islam. Jadi tambahan pula, persoalan teologi yang timbul mengenai af'al ibad ialah apakah perbuatan manusia itu dilakukan oleh manusia sendiri atau adakah ia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi af'al ibad ini ada kisah atau sejarah kewujudannya yang tersendiri. Isu af'al ibad tidak pernah dibangkitkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat dan maupun pada zaman ulama salaf. Kewujudan af'al ibad ini terlahir apabila masyarakat Islam tidak lagi bersependapat dalam pengaruh pelbagai budaya dan falsafah. Hal yang demikian, perluasan ilmu tauhid ulama telah bertukar coraknya kepada ilmu kalam, iaitu berubah coraknya daripada aliran pemikiran yang mudah kepada aliran pemikiran falsafah. Berkenaan masalah ini, cendekiawan Islam khususnya di kalangan mutakallimin, iaitu ahli-ahli pemikiran Islam ni cuba mengumpulkan pendapat atau menyelesaikan masalah ini. Sehubungan dengan itu, jelas pada hari ini bahawa hampir semua aliran pemikiran Islam mempunyai jawapan, pendapat serta pandangan masing-masing mengenai hal yang demikian. Termasuklah dalam aliran Qadariyah, Jabariyah dan Ahlussunnah wal Jamaah. Saya akan meneruskan pembentangan, iaitu berkaitan dengan aliran Qadariyah. Apa itu aliran Qadariyah? Aliran Qadariyah atau juga dikenali dengan mazhab Ikhtiyariyah merupakan salah satu aliran pemikiran yang terawal dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam. Qadariyah juga merupakan aliran falsafah dalam Islam yang pertama. Kemunculan aliran Qadariyah ini bertentangan dengan aliran Jabariyah. Kata Qadariyah berasal daripada perkataan Arab, iaitu al-qad, yang membawa maksud kuasa atau kebebasan kehendak. Maksud kata ini merangkumi ideologi ataupun doktrin utama aliran Qadariyah kerana pendirian dan juga pegangan mereka tentang persoalan sama ada manusia berkuasa ataupun tidak membuat pilihan, iaitu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Dalam konteks ini, aliran pemikiran ini juga beranggapan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mempunyai sebarang kuasa ke atas perbuatan manusia. Pemikiran Qadariyah dipelopori oleh dua tokoh utama yang terkemuka, iaitu Ma'bad al-Juhani dan juga Ghailan al-Dimashqi. Antara tokoh-tokoh yang terkenal dalam aliran Qadariyah selain pada dua pelopor tersebut adalah Yunus al-Aswari, Ja'ad bin Dirham, Muawiyah bin Yazid bin Abi Sufyan, Abu Yasar Abdullah bin Abu Najih al-Taqaf, Wahab bin al-Munabbih dan juga banyak lagi. Di samping itu, setiap aliran pemikiran sudah tentu mempunyai pola pemikiran ataupun doktrin yang tersendiri. Antara doktrin Qadariyah adalah berkaitan dengan ketuhanan, al-tauhid. Mereka berpegang kepada pendapat yang mengatakan zat dan sifat Allah adalah satu dan juga sama. Antara doktrin yang lain adalah doktrin yang berkaitan dengan af'al al-ibad, iaitu berkaitan dengan perbuatan manusia. Dalam persoalan perbuatan manusia ini, mereka mengatakan kehendak Allah tidak mempunyai pengaruh yang menentukan kepada perbuatan manusia. Manusia ditentukan sepenuhnya oleh akal mereka dalam penentuan perbuatan mereka. Allah bukanlah pencipta kepada setiap usaha manusia, malah manusia sendirilah yang berkuasa di atas setiap usaha yang mereka lakukan, dan Allah tidak berkuasa di atas usaha manusia. Okey, baik, kita teruskan lagi sesi pembentangan kita, iaitu dengan subtopik seterusnya, iaitu Jabariyah. Aliran Jabariyah ini merupakan satu bentuk aliran pemikiran yang berlawanan dan memisahnya dengan aliran Qadariyah. Hal ini kerana aliran ini merupakan satu bentuk aliran pemikiran yang terawal muncul dalam sejarah perkembangan Islam. Dari segi bahasa, perkataan al-jabru yang bermaksud terpaksa ataupun tiada kehendak. Hal ini demikian kerana bagi golongan ini, mereka berpendapat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja
maha berkuasa di atas setiap sesuatu, manakala manusia tidak mempunyai kuasa dalam melakukan sesuatu, termasuklah di dalam menentukan pilihan. Oleh hal demikian, mereka berpendapat bahawa manusia ini dipaksa oleh Allah dalam melakukan sesuatu perkara, dalam sama ada dari segi perbuatan maupun pilihan dalam kehidupan mereka. Bibit-bibit kemunculan golongan ini bermula ketika zaman pemerintahan Islam. Antara tokoh bagi aliran Jabariyah ini ialah Jahmu bin Safwan dan Ja'du bin Dirham. Sebagai contoh, setelah selesainya peperangan Siffin, telah datangnya seorang orang tua kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan kemudian beliau tersebut bertanya kepada Sayyidina Ali mengenai ketentuan Tuhan, yakni qadar, yang berkaitan dengan pahala dan dosa. Sayyidina Ali menjelaskan bahawa qada dan qadar itu bukannya paksaan daripada Tuhan, kerana setiap perbuatan manusia itu akan dibalas berdasarkan perbuatan yang manusia itu lakukan. Jika qada dan qadar itu merupakan paksaan daripada Allah, maka terbatallah pahala dan dosa, serta gugurlah janji Tuhan bagi golongan yang melakukan kebaikan dan ancaman bagi golongan yang melakukan kejahatan. Oleh hal yang demikian, sudah jelas bahawa golongan ini merupakan satu bentuk aliran pemikiran yang bertentangan dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam perbuatan manusia. Ini kerana setiap perbuatan dan pilihan yang ada itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Ilham bin Basri dengan metrik di 2002096863. Okey, jadinya kita akan sambung perbincangan kita dengan subtopik aliran Ahlul Sunnah wal Jamaah. Okey, secara umumnya yang saya nak beritahu, aliran Ahlul Sunnah wal Jamaah merupakan satu pengakidah yang paling masyhur dalam kalangan masyarakat Islam, khususnya di Asia Tenggara, termasuklah di negara kita Malaysia. Hal ini kerana kita menjadikan pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah ini sebagai satu pegangan rasmi terhadap masyarakat Islam berdasarkan kepada keputusan muzakarah khas Jawatan Kasar Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam yang bersidang pada 5 Mei 1996 yang telah menetapkan bahawa rakyat Malaysia mestilah berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah sahaja. Seterusnya, aliran ahli sunnah wal jamaah berasal daripada dua perkataan, iaitu sunnah dan al-jamaah, yang memberi maksud golongan yang mengikuti pegangan Nabi Muhammad dan para sahabat yang meliputi ajaran-ajaran Islam, khususnya mengenai akidah, syariah dan akhlak. Okey, terdapat juga satu riwayat hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telah berpecah Bani Israel kepada 72 kelompok, manakala umatku akan berpecah kepada 73 kelompok, di mana kesemuanya akan ke neraka kecuali satu kelompok saja. Oleh hal yang demikian, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan salah satu pengakidah yang paling tepat untuk dianuti. Selanjutnya, aliran Ahli Sunnah wal Jamaah mempunyai manhaj yang jelas dari sudut akidah, hukum syariah dan sebagainya. Mereka telah menetapkan 3 elemen yang penting sebagai sumber utama dalam aliran ini, iaitu Al-Quran, Sunnah Rasulullah dan ijma' para ulama sebagai sumber terhadap perkara yang berkaitan dengan akidah dan hukum akam dalam Islam. Golongan yang mengikuti aliran ini juga mestilah berpegang dan mempercayai kepada prinsip-prinsip Islam, seperti meyakini bahawa Islam merupakan agama yang sebenar dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mendahulukan nas-nas syarak dan melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Seterusnya, konteks doktrin aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, para ulama berpendapat bahawa satu golongan dapat dianggap atau diakui sebagai seorang Muslim yang sejati apabila memenuhi 3 syarat, iaitu yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan lisannya, yang kedua ucapan syahadah diikuti kepercayaan dengan hatinya, dan yang ketiga adalah dibuktikan dengan amalan yang zahir. Bahkan golongan Ahlussunnah wal Jamaah juga mestilah mempercayai tentang rukun iman, rukun Islam dan sebagainya, supaya dapat menetapkan sebagai keimanan yang tinggi. Kesimpulannya, seluruh umat Islam di dunia ini mestilah mempercayai serta mengaguti bahawa pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, kerana ianya merupakan suatu kewajipan yang rasmi sebagaimana yang dianjurkan dalam nas-nas syarak, dan ianya adalah satu-satunya manhaj yang diyakini mengikut jejak langkah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Okey, sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kita pergi kepada pembentang yang seterusnya.
Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan mengenai perbezaan pandangan menurut tiga aliran, iaitu aliran Qadariyah, Jabariyah dan juga Ahlus Sunnah mengenai perbuatan seorang hamba. Baik, kita akan pergi kepada perbezaan atau pandangan menurut aliran Qadariyah. Seperti yang kita tahu, Qadariyah ini mereka berpegang kepada semua perbuatan itu manusia ciptakan. Jadi manusia ciptakan semua perbuatan itu tanpa ada campur tangan daripada Allah SWT. Baik. Jadi setiap perbuatan dilakukan manusia adalah kehendak manusia itu sendiri dan bukannya ditentukan oleh Allah SWT. Dan jika mereka mendapat bahawa perbuatan manusia itu memang pilihan mereka sendiri sejak azali lagi. Okay, yang seterusnya ialah mengenai pandangan daripada Jabariyah. Jabariyah ini pula berlawanan dengan aliran Qadariyah, iaitu setiap perbuatan itu telah ditentukan oleh Allah SWT, sehingga kan mereka berpendapat bahawa mereka dipaksa oleh Allah SWT untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan dalam aliran Jabariyah ini terdapatnya dua kelompok, iaitu Jabariyah Khalisah, itu Jabariyah yang tulen, dan juga Jabariyah Mutawassithah, iaitu Jabariyah sederhana. Jabariyah yang tulen atau Jabariyah Khalisah ini mereka berpendapat bahawa semua perbuatan hamba itu adalah Allah tentukan. Manakala Jabariyah Mutawassithah ini sama juga, cuma terdapat perbezaan, iaitu adanya campur tangan manusia atau kasab, akan tetapi ia tidak memberi kesan kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dan juga terdapat tiga fahaman dalam aliran Jabariyah ini, iaitu fahaman Jahmiyah, Najariyah dan juga Dirariyah. Fahaman Jahmiyah ini mereka berpendapat sama seperti Jabariyah Khalisah, iaitu semuanya adalah ditentukan oleh Allah SWT. Maka Najariyah ini sama seperti Jabariyah Mutawassithah, bezaannya adalah kasab. Dan yang ketiga adalah Dirariyah. Yang ini berbeza sedikit kerana mereka berpendapat bahawa Allah dan juga manusia ini bekerjasama dalam menentukan perbuatan seorang hamba. Seterusnya ialah mengenai pandangan aliran Ahlus Sunnah berkenaan perbuatan seorang hamba. Ahlus Sunnah memegang kepada perkara asas, iaitu Allah SWT mempunyai iradah dan juga qudrah dalam mentadbir. Dalam mentadbir mengikut kehendaknya. Jadi pandangan Ahlus Sunnah berpendapat bahawa manusia ini tidak boleh lari daripada takdir dan juga ilmu Allah SWT. Jadi secara hakikinya perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah SWT. Namun pandangan Ahlus Sunnah dia tidak menyangkal kewujudan konsep kasab dalam perbuatan seorang hamba. Membezakan ialah perbuatan itu secara terpaksa ataupun pilihan. Perbuatan secara pilihan ni yang memegang kepada konsep kasab. Hal ini adalah untuk mewujudkan persoalan sekiranya semua perbuatan itu diletakkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah SWT, di manakah kebertanggungjawab ataupun tanggungjawab kepada perbuatan itu tidak diletakkan. Jadi kesimpulannya kita dapat tahu bahawa ketiga-tiga aliran pemikiran ini nampak seakan-akan sama, tapi terdapatnya perbezaan. Sekian, terima kasih. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahawa aliran pemikiran Islam ini telah wujud sejak zaman Khalifah Ar-Rashidin lagi. Jika dilihat pada poin yang pertama, melihat pada perbahasan-perbahasan yang telah dihuraikan oleh rakan-rakan saya sebelum ini, telah membuktikan bahawa terdapat beberapa fahaman ataupun aliran pemikiran Islam yang meleset daripada syariah Islamiah yang sebenar. Antaranya yang kita bahaskan sebelum-sebelum ini adalah Qadariyah dan juga Jabariyah. Kemudian poin yang kedua adalah Qadariyah ini berpandangan dengan mereka mengatakan bahawa manusia ini mempunyai ikhtiar dan kudrah sendiri untuk melaksanakan apa jua yang mereka kehendaki tanpa terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza pula dengan pandangan yang dibawa oleh Jabariyah yang mereka mengatakan bahawa manusia ini tidak mempunyai kuasa ataupun ikhtiar untuk melaksanakan sesuatu perkara,
melainkan terikat dengan takdir Allah SWT. Berbeza dengan pandangan yang dibawa oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Natijahnya, umat Islam perlu mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan aliran-aliran pemikiran Islam ini supaya pemikiran yang diambil dan diamalkan dalam kehidupan seharian tidak membawa kepada kerosakan akidah dan tidak membawa kepada sesuatu yang boleh menyesatkan dalam kehidupan seharian kita. يا من صليت بكل الأنبياء